UMNO, ya dan betul. Seperti kata Tan Jong Eng, semua sama ada betul atau salah, sama ada dasar itu adil atau tidak, sama ada ia akan membawa kepentingan ekonomi kepada rakyat atau tidak, semuanya MIC, MCA cakap, ya betul. Sebab mereka ingin melindungi kepentingan mereka. Mereka tidak ada interest, ya, mereka tidak ada minat ingin mementingkan kepentingan rakyat. Kalau ada minat, kita tidak akan ada kes Murti. Kalau ada minat, kita akan ada kes Revati. Kalau ada minat, kita tak akan kena 2.5 bilion, bukan million, bilion jabatan baru. Kalau mereka berupaya, kalau mereka betul-betul pentingkan kepentingan rakyat. Hari ini gaji kita tidak mungkin 1.006, 1.008. Gaji di Singapura adalah 5 kali ganda lebih gaji kita. Mengapa? Datuk Nazri cakap Singapura bukan satu negara lah. Logika. Seorang peguam cakap Singapura itu tak boleh compare. Kita nak compare dengan negara apa? Tak tahu nak compare dengan negara apa. Biar saya beritahu kamu, apakah wakil anda di parlimen cakap minggu lepas Donald Lim, tadi Petaling Jaya Utara, sekarang Petaling Jaya Selatan, Donald Lim, yaitu Timbalan Menteri Pelancongan Malaysia, sekarang caretaker government, Timbalan Perdana Menteri. Dia berkata Malaysia not bad, Malaysia boleh tahan lah kalau bandingkan dengan negara Myanmar. Kalau bandingkan dengan negara Myanmar, dia kata Malaysia boleh tahan. Adakah hari ini kedudukan kita begitu teruk sekali? Kita tidak mampu untuk banding dengan Singapura, kita tidak mampu untuk bertanding dengan Taiwan ataupun Hong Kong ataupun China ataupun India. Kita kena banding dengan negara Myanmar. Tahu apa itu negara Myanmar? Saya pernah pergi Myanmar 2-3 tahun lepas. 3 tahun lepas saya ingat. Negara Myanmar itu negara tentera, tiada demokrasi, rakyat tidak berhak bersuara. Ekonominya adalah yang antara paling teruk di dunia. Rasuah adalah yang antara paling teruk di dunia. Pemimpin demokrasinya Aung San Suu Kyi sekarang telah dipenjarakan di rumah untuk lebih 10 tahun. Inilah Myanmar. Dan pemimpin kita MCA, MIC, bandingkan Malaysia dengan negara begini. Anda cakap, bolehkah ekonomi kita baik? Tak boleh lah. Kawan-kawan saya tanya juga, mengapa Steven dah graduate UM, apa pasal mau masuk DAP? Saya ahli baru. Jadi kalau saya tersilap cakap, maafkan sebab saya memang baru di dalam pentas ini. Lepas keluar dari UM, mengapa tidak join MCA? Sebab MCA boleh dapat duit banyak. Dia orang cakap. Saya mau tanya di sini, MCA boleh dapat duit banyak kah? 我要问你们，进马华可以赚大钱吗？可以啊，nanti sorry ya, have to disagree. Masuk MCA mana boleh kaya? Yang kaya hanya atas beberapa orang saja. Di bawah punya sedang tunggu sedekah dia orang. 只有上面几个人可以发达罢了，下面的也是要等着他们的施舍。你们说对不对？ Betul kah? MIC sini siapa boleh kaya? Atas lah. Atas boleh kaya, bawah punya orang masih tertindas, sedang menunggu sedekah mereka, sedekah dari UMNO. Saya sebagai seorang rakyat Malaysia tidak ingin menunggu sedekah orang lain. Jadi saya tidak mau masuk MCA. 我不愿意等着他们的施舍，我不愿意做不同的仆人。Saya tidak mau menjadi hamba kepada UMNO. Itu pasal saya masuk DAP. Selepas mengkaji sejarah politik negara kita, selepas menelitikan polisi-polisi dan ideologi parti-parti politik, saya percaya bahawa DAP sahaja yang boleh mempunyai keupayaan mempertahankan dan memperjuangkan hak rakyat. Itu pasal saya masuk DAP. Supaya tengok muka UMNO. Saya tidak bergantung kepada Abdul Ahmad Badawi untuk mendapat duit. Mereka berani bersuara di parlimen untuk kita.
Hanya DAP saja yang berupaya membawa perubahan kepada negara ini. Hanya DAP saja yang berupaya membawa pembangunan ekonomi. Sebab pemimpin-pemimpin DAP berani membuat keputusan yang betul. Cakap betul atau tidak? 只有行动党，只有民主行动党的领袖可以带来真正的改变。因为民主行动党的领袖不怕乌统，我们不拍乌统的马屁，我们敢做决定，做对的决定，做对的政策，做对的经济政策。Di sini kita kena tunjukkan kepada mereka, sudah sekian lama negara kita dibandingkan dengan Myanmar. Tapi saya rasa pemimpin MCA itu Donald Lim cakap betul juga. Sebab di Myanmar ditutup, sini juga. Setiap hari saya buka surat khabar The Star, semua pasal kerajaan. DAP dan keadilan dan PAS tidak buat ceramah kan? Ceramah DAP dan keadilan PAS, ceramah calon-calon Barisan Rakyat adalah mempunyai sokongan yang terbesar sekali di Pulau Pinang. Betul atau tidak? You boleh tengok di internet, boleh tengok di YouTube, tetapi akhbar The Star tidak pernah menunjukkan laporan yang betul. Macam Myanmar lah keadaan begini. Rasuah turun daripada 30 lebih kepada 44. Macam Myanmar lah, semakin teruk. Mungkin tidak seteruk Myanmar lagi, tetapi anda ingin tunggu negara kita mencapai tahap seperti Myanmar baru kita mau berubah? Anda nak tunggu sampai tahap itu kan? Ya. Tak mau. Kita tak mau tunggu sampai tahap itu. Masa jika negara Malaysia macam Myanmar, anak-anak tuan pun terpaksa pergi ke negara lain untuk bekerja di kilang orang lain. Nakkah keadaan itu di negara Malaysia? Saya tidak. Saya tak nak. Saya tak nak diri saya nak kena pergi Singapura untuk bekerja di kilang dia orang. Saya tak nak anak-anak saya untuk pergi ke negara Taiwan kah, negara China kah, negara India kah untuk mencari pembantu rumah tangga di negara dia orang. Saya tidak nak. Kalau kita tidak nak negara kita berubah menjadi seperti Myanmar, kita kena hapuskan pemimpin yang berfikiran bahawa negara ini hanya boleh dibandingkan dengan Myanmar. Kita kena hapuskan pemimpin yang tidak mempunyai pandangan yang jauh, hanya compare kita kepada Myanmar. Bila kita boleh membuat keputusan ini? Hari Sabtu ini, 8 hari bulan Mac, gunakan kertas undi anda. Gunakan kertas undi anda untuk beritahu kerajaan yang tidak adil ini, saya sudah cukup sabar dan saya tidak boleh sabar lagi dengan dasar ekonomi baru anda yang tidak adil. Saya sudah cukup sabar dan saya tidak boleh sabar lagi dengan kes-kes Murti, kes-kes Rawati, kes-kes kuil saya digerumuhkan. Gunakan kertas undi anda untuk beritahu kerajaan kita, boleh atau tidak? 用你们的选票跟政府说，我已经受够了，我不要 sorry， 我是读音校的，所以我的华语不太好啊，请你们多多包涵。我不要不公平的经济政策，跟政府说，用你们的选票， gunalah kertas undi anda untuk mengambil balik daripada kerajaan 80 bilion duit Petronas kepunyaan rakyat. Sudah cukup. Jangan lagi ditipu dia. Gunakan itu untuk ambil balik. Itu adalah kertas hutang anda. Ingat, itu adalah cek anda. Angkat ini cek, pergi ke bank di stesen-stesen pilihan raya dan letakkan kertas anda untuk calon-calon DAP atau keadilan atau barisan rakyat untuk mengambil balik duit yang anda berhak menikmati. 用你们的选票跟他们投为你们应当所有的钱，借我党你们的力量为你们跟他们投为你们所有你们应当的钱。 Pinjamkanlah suara anda. Pemimpin DAP bukan tidak berani menentang kerajaan kalau kerajaan tidak betul, tetapi pemimpin DAP memerlukan semangat anda, memerlukan bantuan anda, memerlukan tenaga anda. Mungkin kita tidak semua daripada kita mampu pergi berkempen di mana-mana, tetapi yang lebih penting
penting daripada apa-apa kempen ialah kertas undi Anda. Itu lebih penting daripada mana-mana stiker di sini. Kertas undi Anda akan menentukan nasib Anda dan nasib anak-anak Anda. Jadi saya harap pada 8 hari bulan Mac ini, jangan merugikan kertas ini. Jangan ditipu lagi. Mungkin orang akan datang beri kau RM200, tetapi RM200 saya rasa kita tidak cukup. Kita mau RM2.5 bilion. Jadi undilah calon yang boleh mendapatkan RM2.5 bilion itu untuk Anda, yaitu calon CAP, calon keadilan, calon barisan rakyat. Betul atau tidak? Terima kasih.